wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin, fa amma ba'd. Yang saya muliakan tuan-tuan imam, yang dihormati tuan-tuan Bilal, yang dikasihi ahli-ahli jawatan kuasa Masjid Jami' Al-Jalal wal Kamal Ajak Song, seterusnya muslimin dan muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Yang dirahmati Allah, kita pada hari ini hari pertama PKPB bersyarat. Pada mulanya tuan-tuan, kita di Pulau Pinang ni dapat keliling yang barat daya punya memang tak boleh kuliah lah asalnya, sebab kerajaan bawa keluar dia punya suruh kita buat PKPB ni hari Sabtu. Jadi maksudnya hari Ahad dia hari ni lah. Jadi bila dirombak kembali kawasan kita ni, Kim 12 di barat daya tu dibolehkan untuk buat kuliah maghrib sampai isyak saja, dan kuliah subuh hari Sabtu dan Ahad saja. Boleh di kuliah duha. Allah cikgu dalam keliling tu. Jadi kuliah subuh Sabtu Ahad, kuliah maghrib ni saya baca baru tadi ni. Saya pun asal dia tuan-tuan bukanlah adalah kita ada baca dah, tapi dah kata ni mungkin tak ada aku hari ni. Tiba kata boleh pula. Pagi tadi banyak surau masjid hantar kat saya sepanjang sampai 6 Disember kuliah ditangguhkan. Kemudian patah balik pula, dibolehkan pula ustaz. Jadi maksudnya main aci-aci buka tutup lagu tu untuk hari ni tuan-tuan. Jadi ya bagi tuan-tuan yang main ni kita ikut SOP yang betul lah insya-Allah. Mudah-mudahan kita dalam tempoh nak menangani pandemik COVID-19 insya-Allah. Jadi tuan-tuan, kita sambung lagi pengajian kita menggunakan kitab Asmaul Husna, huraian Asmaul Husna, yang mana hari ini insya-Allah kita akan menguraikan satu lagi nama Allah disebut sebagai Al-Muntaqim. Apa dia Al-Muntaqim? Allah Maha pemberi balasan yang setimpal atas setiap perbuatan yang kita buat. Situ nama Allah bersifat pemberi balasan balik. Apa yang kita buat di dunia ni Allah akan balas, bukan Allah tengok saja. Allah beli balik amalan-amalan kebaikan kita ni. Innallaha ashtara minal mu'minin. Allah beli balik, istilah dalam Al-Quran kata Allah beli balik amal ibadah kita ni. Dengan apa yang Allah bayar? Syurga. Bi anna lahumul jannah ila akhiril ayah. Allah balas balik dengan syurga balasannya. Setiap ibadat yang kita buat sikit banyak ada balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kita baca malam ni Al-Muntaqim, bukan Al-Muntaqin. Al-Muntaqim maksudnya Allah Maha pemberi balasan yang setimpal atas setiap perbuatan dosa yang kita buat. Balasan yang kita diterima sama ada di dunia atau akhirat. Dia lebih tang balasan ni, balasan yang kita perbuatan jahat kita ni. Na'udzubillah. Orang buat jahat, buat zalim di dunia tak kena apa, kadang-kadang dia bangga, tapi ingat akhirat tak terlepas. Muslimin yang dirahmati, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kalau pernah baca kisah di negara Jordan, ada sebuah laut yang dinamakan Laut Mati di Jordan ni. Dia ada satu laut dia panggil Laut Mati. Laut Mati ni menyimpan sejarah kederhakaan kaum Lut. Lut Mati tu yang mengamalkan suka sejenis ni, laki sama laki ni. Dia melakukan kerosakan di bumi Allah ni, maka Allah balas balik.
sebagaimana balasan Allah yang kita sebut Al-Muntaqim tu. Menghancurkan seluruh kaum ini dengan membalikkan bumi serta menimbus mereka. Di Jordan, di laut ada satu laut dinamakan Laut Mati, Al-Bahrul Mayit dia panggil. Al-Bahru tu lautnya, Al-Mayit tu mati, Al-Bahrul Mayit, Dead Sea. Gitu kan, laut mati itu. Dia menyimpan sejarah di situ bahawasanya pernah berlaku di situ orang diangkat naik, diterbalikkan kaum Nabi Lut, disuka sejenis kaum sejenis, sehingga kan Allah hantar Nabi Lut tu sebagai nak bagi reda kan, nak tak mau bagi ada pahaman ataupun pegangan rasa macam tu, seronok ke seronok mereka ke arah suka sejenis ni, tak ada juga. Allah datangkan malaikat, cerita panjang lah. Allah tampilkan malaikat, Allah bagi main malaikat, main ke rumah Nabi Lut ni. Akhirnya tuan-tuan, mereka ni Allah binasakan, angkat, diterbalikan, ditimbus balik. Tu kisah. Lagi kisah apa yang Allah balas di dunia pun Allah balas dah dulu ni. Kisah Qarun. Kita ingat cerita kisah Qarun. Qarun lagi sakan, tuan-tuan nak? Sakan juga, bukan lagi sakan, sakan juga. Dia sombong sebab dulu miskin, semekin, semekut, semejit. Bahasa kita. Dalam miskin, makan biskut, tidur di masjid. Itu bahasa kita. Miskin sungguh Qarun ni. Dia ada kaitan dengan Nabi Musa tu. Dia suruh Nabi Musa doa, minta supaya dia ni tuan-tuan kaya. Nabi Musa kata tak payahlah Qarun, kita lagu ni pun dah okey dah kan. Qarun tu dak, kalau aku senang aku tolong orang susah. Akhirnya tuan-tuan, Nabi Musa doa, Qarun sikit-sikit kaya, kekayaan dia melupakan diri dia kepada Allah. Akhirnya dia jadi macam mana? Kata Al-Muntaqim ni Allah balas balik sebab sombongnya Qarun ni. Dia tak mengaku yang dia dapat ni atas usaha. Dia kata bukan atas kehendak orang lain, dia sendiri usaha, tulang pak kerat dia. Allah tenggelamkan dia dengan harta-harta dia, ditimbus dengan harta-harta dia sekali. Qarun. Dua kisah ni pun dah kita faham dah, yang kata Allah ni ada satu nama yang sebut Al-Muntaqim. Apa dia? Allah balas balik apa yang orang buat kat kita, yang kita buat naya kezaliman di dunia ni. Hati-hati maklum orang di dunia ni, muslimat yang dirahmati Allah. Allah galakkan hambanya berlumba-lumba buat kebaikan. Tapi ingat, kebaikan yang kita buat tu, tuan-tuan nak, kebaikan yang macam mana? Yang kebaikan yang asli, yang tulen, yang betul-betul, yang Allah nilai sebagai amal kebaikan. Allah berfirman, oleh itu berlumba-lumbalah kamu mengerjakan kebaikan, kerana di mana saja kamu berada, Allah akan membawa kamu berhimpun nanti di hari kiamat dengan balasan di akhirat. Ada orang Allah balas di dunia dan di akhirat lagi dengan kesenangan yang dia dapat ni, sebabnya mungkin dengan sebab doa dia, ikhtiar dia, tawakal dia kepada Allah. Ketika orang dianjurkan untuk melakukan kebaikan, maka membalas kebaikan dengan kebaikan juga dianggap sebagai perkara yang baik. Kadang-kadang kita buat satu kebaikan, kita Allah Ta'ala balas dah, tapi orang pun balas kat kita, double kita dapat. Itu kebaikan. Tapi kejahatan, orang nak balas dengan kejahatan, dah orang sabar dengan kejahatan yang kita buat. Sebab apa? Ada Allah Ta'ala. Orang kena masuk rumah dia, tentang kawal kat Allah je. Orang yang terlepas tadi, Allah bersifat dengan nama Allah balas balik apa yang kita buat di dunia ni, tuan-tuan, dan di akhirat nanti lagi-lagi dah, na'udzubillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Dua kisah ni Nabi Lut dengan kisah di zaman Nabi Musa Qarun, dah faham dah kita. Allah ni balas balik apa yang kita buat ni. Dalam Quran Allah berfirman, inna minal mujrimina muntaqimun. Surah As-Sajdah, inna minal mujrimina muntaqimun. Sesungguhnya kami tetap membalas orang-orang yang berdosa, apalagi orang-orang yang lebih zalim. Allah balas balik. Sabar, takut. Kadang-kadang kita tengok balasan-balasan petaka yang berlaku. Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas
Berlaku kerosakan di atas daratan, di lautan dengan sebab apa? Tangan-tangan manusia. Kadang-kadang Allah turunkan bala macam COVID-19 ni, sampai orang nak fikir, orang berimpun dah ataupun bertemu dah. Macam mana kita nak lawan ataupun kita nak halang daripada COVID-19 ni, COVID-19 ni? Orang pakar-pakar semua dah bertemu dah tuan-tuan, tapi tak dapat lagi vaksinnya, tak dapat lagi. Yang ni dia kata Allah Maha berkuasa. Tuan-tuan, inni la'ahum bi ahlil ardi azaban. Aku hampir-hampir nak turun bala satu kawasan tu, kata Allah, idza nazartu ila umar buyuti wal musbil ashar saraftu anhum. Firman dalam hadis kursi, aku hampir-hampir nak turun tempat tu di pajak song ke bala batas Allah nak turun bala dah, tapi dengan sebab dua kumpulan manusia ni, dua geng ni, dua jenis manusia ni, tak jadi Allah turun bala situ. Siapa dia yang tak jadi, yang boleh menyebabkan Allah tak jadi turun bala di situ ni? Umar buyuti, orang yang mengimarahkan rumah Allah. Umar buyuti, rumah Allah ada tapi mai lagi, tak ada, tak pernah kosong. Sebab itu tuan-tuan, orang-orang di jabatan agama pun fikir juga, kalau kita jawat kawasan zon kuning, zon hijau ni, kalau kita tutup masjid macam dulu-dulu, tuan-tuan, mungkin menyebabkan bala Allah ni dulu mai lagi. Di Brunei Darussalam, tuan-tuan tengok, di Brunei Darussalam, dia punya kadar COVID ya, Allahu Akbar, rendah sangat jangkitan COVID ni. Sebab dia tak pernah tutup masjidnya, walaupun masa zaman Musa kita bulan 3, bulan 2 gitu. Brunei Darussalam, saya pernah dah pergi Brunei tuan-tuan, bukan angkat diri dah, pernah pergi Brunei ni. Dia punya penjara dia kosong. Penjara bukan kosong maksudnya, dia ada kosong pen berapa dah. Dia punya ni, wadah penjara tu lebih banyak daripada Banduan. Hak kerja penjara lebih banyak daripada Banduan di sana. Sebab dia mengamalkan undang-undang hukum Allah. Lagi tuan-tuan, di Brunei ni dalam bab ibadat dia cukup jaga. Tuan tengok kalau sembahyang jemaah dia macam sembahyang Jumaat, dia memang berhenti time sembahyang untuk solat di Brunei Darussalam. Betul lah firman Allah Ta'ala, walau anna ahlul qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin, ila akhir ayat. Kalaulah penduduk satu kawasan ni beriman, bertakwa, sungguh takut ke Allah, tak takut pada orang lain, tak takut betul-betul pada Allah, Allah buka pintu keberkatan ni, Allah hindarkan daripada bala bencana ni. Sungguh kita lah ni takut corona ke takut ke Allah? Takut corona ustaz, takut virus. Sungguh kita hati-hati juga, tapi dalam masa kita hati-hati, ibadat kita lagi kena hati-hati, jaga juga. Baru ni saya cerita di masjid mana ke, dalam keadaan kita hidup akhir zaman ni, tak ada lain lah tuan-tuan, memang kena banyak buat ibadat kepada Allah. Sebab kita duduk dunia, di hujung-hujung dunia dah. Hari-hari kita tengok orang mati. Hari ni saja main mesej tuan-tuan, 3-4 orang yang saya kenal meninggal, yang saya kenal. Dia main keinsafan dalam hati. Hari ni hari orang, satu hari nanti hari kita pula. Sungguh tuan-tuan, hari ni hari orang, satu hari ni main timba giliak kita pula, giliak kita mesti main. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peringatan demi peringatan. Tapi manusia dia tetap juga buat dosa juga, buat zalim juga ke atas ke atas bumi Allah, di atas bumi Allah Subhanahu wa taala ni. Saya ada catat sikit tadi tuan-tuan, hadis Nabi SAW tentang Allah membalas segala apa yang kita buat di dunia ni. Hadis Nabi, kata Nabi kan, iza fa'alat ummati 15 khaslatan halla bihal bala. Apabila umat aku, kita ni buat 15 perkara, maka dah boleh turun bala dah situ. Memang Allah turun bala kat situ dah. Kalau kita tengok 15 perkara ni berluasa di tempat kita, jaga-jaga, bala Allah turun. Bala Allah turun, ujian Allah turun kat kita. Iza fa'alat ummati 15 khaslatan. Bila umat aku ni buat 15 perkara, apa tunggu, kata Nabi.
Apa dia? Yang pertama, apabila kekayaan negara beredar dalam kalangan orang tertentu sahaja. Ni Nabi sebut, bukan saya sebut. Nabi kata kalau hampa tengok kekayaan negara ni, aku nak balas, Allah balas. Yang kata Allah bersifat Al-Muntaqim. Allah ada sifat, nama Allah ni Al-Muntaqim. Allah balas. Allah turun bala, tu balasan Allah di dunia. Akhirat belum lagi. Apabila kamu melihat harta dalam kalangan orang tertentu sahaja, kroni kaya, rakyat merana. Bukan kita nak kait-kait dengan siapa dah. Nabi sebut apabila satu ekonomi dikuasai oleh golongan tertentu saja, kekayaan dibahagi adik-beradik saja, kekayaan siapa? Kekayaan negara. Maka kekayaan sebuah negara itu, maka tunggulah kehancuran, bala Allah nak turun. Orang miskin banyak, turun sana sini, dapat sikit pun seronok. Tapi orang kaya dia tak rasa apa. Maka itu salah satu petanda Allah nak turun bala di satu tempat tu. Ataupun Allah turun dah bala di situ. Na'udzubillah tuan-tuan. Iza fa'alat ummati 15 khaslatan halla bihal bala. Apabila memang kena bala lah. Gitu. Yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah turun bala, Allah balas balik. Allah balas teruklah balasan kepada siapa? Apabila amanah dijadikan sumber ke hendak jawatan. Nampak cengih lalu Ustaz, PKPB hari mula. Tak apa kot kan, bukan cengih, benda betul maklum. Sungguh apabila jawatan amanah tu dijadikan keuntungan. Orang nak jadi YB nak buat apa? Nak kawasan ni boleh suarakan pandangan orang atas. Bila suara-suara kita ni orang terima, orang pakai, bagus lillahi ta'ala, tak apa. Tapi kalau kita kata baik, bila kita dah ada jawatan tu, tengoklah dapat pencen banyak mana, gaji banyak mana, elon banyak mana, projek lagi dapat. Keluar di mulut kawan tu, turun bala Allah kepada siapa? Lebih-lebih lagi kepada dia yang menyebut perkataan tu. Na'udzubillah. Nabi sebut amanah itu, jawatan maksudnya, dijadikan sumber keuntungan orang-orang tertentu. Untuk apa? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu. Satu jawatan yang disandang adalah amanah yang telah dipertanggungjawabkan, tetapi dijadikan satu batu loncatan. Apa maksud batu loncatan? Sebagai satu tempat untuk diri sendiri kaya raya. Tunggu bala Allah yang kata Al-Muntaqim, Allah balas balik tu. Na'udzubillah tuan-tuan. Akhir zaman kita jumpa orang berebut-rebut, la tas'alil imarah, kata Nabi. Jawatan, kalau hang tak boleh buat benda tu, kita tak layak, jangan minta. Kecuali kita layak setiausaha masjid umpama dia, tak ada orang lain yang boleh, malah aku jadi tak apa, aku volunteer tak apa, demi masjid kita, untuk kemakmuran, untuk dapat masjid kita dapat diimarahkan, mai aku jadilah. Tak apalah, dalam bab buat sorak, insya-Allah dalam bab ni nanti bagi kat orang lain tak jadi kerja, bagi kat saya pun tak apa. Saya ni bukan saya minta jawatan tu contoh. Nanti tuan-tuan abang kat Ustaz Fitri kita, Ustaz Asri minta setiausaha, tak ada, saya duduk tang lain. Muslimin yang dirahmati Allah Taala sekalian. Nabi kata yang kedua, tunggu. Kalau apa nak tahu bala Allah nak turun satu tempat ni, yang kata Allah ni ada nama Al-Muntaqim. Allah balas apa yang kita buat ni. Bila amanah satu jawatan berkebut untuk sumber kekayaan. Na'udzubillah tuan-tuan. Dan yang ketiga, zakat dijadikan hutang. Kena keluar zakat tapi berat nak bayar. Rasa berat nak bayar. Hamba benar apa kelong? 10 kelong dah. Berapa banyak nak padi? Dapat 30 tan dah tahun ni. Alhamdulillah lah. Kena keluar zakat. Sungguh ah. Dia tolak apa? Jangan tanya tolak apa. Tengok kena keluar. Katalah contoh. Di duit 50 ni